teman-teman, kawan-kawan yang berada di luar. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita berada di dalam wacana 4, wacana reformasi 4, anjuran Institut Reformasi dan Demokrasi Reform. Bersama-sama kita pada malam ini, saya perkenalkan di belakang kanan saya Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Yusof, mantan speaker yang dipertuan mantan speaker Dewan Rakyat. Apa khabar Tan Sri? Baik, khabar baik. Sebaik yang mungkin. Alhamdulillah. Okay. Di belah kiri saya Profesor Datin Dr. Faridah Jalil, pakar perlembagaan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, baik. Baik, bersama-sama dengan Tan Sri dan juga Prof, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup panas. Selepas 8 hari kita masih lagi membicarakan tentang darurat dan parlimen apa selepas ini. Bagi meneruskan program kita pada malam ini, izinkan saya untuk membincangkan ataupun membuka dengan sedikit kronologi berhubung dengan darurat di Malaysia. Pada 23 Oktober 2020, satu permohonan telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Abdul Aziz Kuantan. Pada 25 Oktober telah diadakan satu pertemuan rundingan bersama Raja-Raja Melayu untuk menentukan sama ada permohonan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu diterima ataupun tidak. Dan selepas itu kita melihat berlaku polemik sama ada perbincangan yang cukup panas di antara dua school of thoughts, iaitu ada school of thought yang menyatakan bahawa perkara 150 ini perlu dibaca bersama-sama dengan perkara 40, iaitu kuasa dinasihati kepada Yang di-Pertuan Agong, dan ada juga yang mengatakan bahawa perkara ini tidak perlu, bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai peruntukan di bawah perkara 150 untuk membincangkan ataupun memutuskan proklamasi darurat dengan sendirinya. Baik, tanpa masa, saya mulakan dengan Profesor Datin Dr. Faridah Jalil. Mungkin Prof boleh membincangkan secara mudah kepada masyarakat di luar rakyat tentang polemik dua school of thought dari segi kerangka Perlembagaan Persekutuan, apakah itu darurat? Silakan Prof. Okay, darurat kalau kita lihat tidak ada pentafsiran yang jelas tentang apakah itu yang dimaksudkan sebagai darurat. Kalau kita lihat dia darurat itu dikatakan sebagai satu keadaan yang berbahaya, satu keadaan yang mengancam. Jadi dan keadaan yang mengancam itu tadi dia memerlukan tindakan yang segera. Dan tindakan yang segera itu tadi untuk diambil dia memerlukan seseorang untuk melakukannya. Dan tapi kemudian dilihat dalam tafsiran yang kedua oleh mahkamah dalam kes yang sama, kes Stephen Kaluningkan juga, tetapi yang dibicarakan di mahkamah privy ataupun majlis privy atau privy council, ia disebutkan sebagai keadaan yang mana bukan sahaja terhad kepada penggunaan ancaman yang tidak sah, yang bukan hanya menggambarkan sebagai satu ancaman semata-mata, tetapi dianya itu juga boleh meliputi perkara-perkara seperti banjir, ataupun kita kata earthquake, gempa bumi, biasanya lagi peperangan, kebuluran, atau juga pandemik, seperti yang kita hadapi sekarang ini, ataupun keadaan yang menyebabkan runtuhnya sebuah kerajaan yang sah. So itu tadi jadi apa yang dimaksudkan sebagai keadaan yang mengancam itu tadi, dia boleh berlaku dalam beberapa bentuk kejadian-kejadian yang tertentu. Dan yang paling penting sekali adalah kejadian itu tadi adalah merupakan kejadian yang sangat amat berbahaya, sangat mendesak sehingga memerlukan supaya satu tindakan yang segera diambil oleh seseorang. So dalam konteks negara kita, kuasa untuk mengisytiharkan darurat itu tadi diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong
dan berbangkitlah di situ apabila kuasa itu tadi diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, bagaimanakah cara Yang di-Pertuan Agong akan menjalankan kuasa tersebut. Okay. Jadi kuasa tersebut disebutkan di dalam perlembagaan kita sebagai dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong berasaskan kepada kuasa budi bicaranya. Okay. Jadi kalau kita ambil peruntukan 150 itu secara berasingan daripada semua peruntukan-peruntukan lain yang ada di dalam perlembagaan, maka dia seolah-olah menggambarkan bahawa kuasa itu tadi terletak hanya semata-mata kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia tidak perlu ada pandangan ataupun nasihat daripada pihak yang ketiga untuk Yang di-Pertuan Agong menyampaikan, membuat perisytiharan itu tersebut. Okay. Jadi dan di sinilah tadi seperti yang disebutkan oleh Tuan Moderator kita, ada dua aliran pemikiran. Okay, ada dua aliran pemikiran, iaitu aliran yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong apabila dikatakan sebagai bertindak mengikut budi bicara itu, ianya itu perlu dibaca dengan perkara 40, iaitu ia mesti bertindak berasaskan kepada nasihat daripada Perdana Menteri. Nasihat daripada Perdana Menteri. Dan tetapi dalam masa yang sama juga ada pandangan yang mengatakan bahawa dia tidak perlu kepada nasihat, dia hanya boleh memutuskan itu berteraskan kepada pandangannya sendiri saja. Okay. Jadi apabila keadaan ini berlaku, dan sekarang ni dalam peristiwa yang berlaku tentang perisytiharan darurat ni, kita dapati bahawa Yang di-Pertuan Agong, walaupun ada pandangan dikemukakan ataupun nasihat diberikan daripada Perdana Menteri kepada beliau, iaitu Perdana Menteri menyampaikan pandangan bahawa darurat itu perlu diisytiharkan untuk membolehkan pihak kerajaan menjalankan tugas-tugas dalam mengendalikan urusan negara yang dirasakan oleh mereka sebagai mendesak. Tetapi Yang di-Pertuan Agong kemudiannya telah memutuskan pada 25 hari bulan itu tadi untuk tidak menunaikan permohonan daripada Perdana Menteri itu tadi. Dan di dalam keputusan yang disampaikan oleh Istana Negara, so kita lihat Yang di-Pertuan Agong telah menyatakan 4 perkara yang penting, 5 perkara penting. Pertama, dia mengatakan bahawa dan juga ini boleh kita ambil sebagai alasan kenapa beliau tidak bersetuju untuk mengisytiharkan darurat itu tadi, adalah kerana dia masih lagi percaya, baginda percaya akan kepimpinan Perdana Menteri untuk melaksanakan tindakan membendung ancaman COVID-19. Dan kemudian dia juga memohon supaya semua ahli-ahli politik untuk menghentikan politiking yang mengugat kestabilan kerajaan. Dan dia kemudiannya telah meminta supaya memerintahkan supaya ahli-ahli parlimen menyokong rang undang-undang bajet 2021. Yang keempat, dia telah meminta semua pihak supaya bersatu padu mengenepikan perbezaan politik untuk memastikan negara sejahtera dan COVID-19 dapat ditangani. Yang terakhir, baginda juga meminta supaya semua pihak bersama-sama berganding bahu untuk menangani COVID-19. So berteraskan kepada keputusan yang disampaikan oleh Istana Negara itu tadi, kita dapati bahawa baginda sebenarnya tidak berpuas hati bahawa perisytiharan darurat itu tadi perlu. Dan beliau mengatakan bahawa pihak kerajaan dengan kuasa yang ada pada masa sekarang ini masih lagi mampu untuk menyelesaikan masalah. Prof Aida, ya. Kalau saya boleh singgung Prof, bukankah rundingan kepada Raja-Raja Melayu itu tidak ada di dalam peruntukan perkara 1501 ataupun perkara 502? Mengapa perlu Yang di-Pertuan Agong berunding dengan Majlis Raja-Raja? Okey, betul. Itu tidak dinyatakan di dalam perkara 150 tentang perundingan. Tetapi kalau misalnya bila kita sentuh pula kepada perkara 40, saya bawa masuk sikit perkara 40 di situ. So dalam keperluan Yang di-Pertuan Agong untuk bertindak mengikut nasihat jemaah menteri itu tadi, jadi
dia disebutkan bahawa di dalam bahagian kedua daripada peruntukan itu tadi, disebutkan perkataan bahawa tetapi yang di-Pertuan Agong berhak meminta untuk mendapatkan maklumat mengenai pemerintahan persekutuan yang boleh diperoleh oleh jemaah menteri. So itu satu kata, tidak juga disebut tentang perkataan rundingannya bersama dengan Majlis Raja-Raja. Tetapi berdasarkan kepada pemahaman saya, tafsiran kita mungkin boleh luaskan sedikit tentang perkara 40 ini tadi. Okey. Keterikatan baginda kepada nasihat daripada itu bukanlah mutlak. Okey. Jadi beliau boleh meminta maklumat mengenai pemerintahan persekutuan, dan apabila beliau akan menimbangkan, beliau perlu ada pihak yang mana beliau boleh rundingkan. So kalau kita lihat dalam perlembagaan disebutkan bahawa Peguam Negara boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong. Saya pasti Yang di-Pertuan Agong telah merujuk kepada Peguam Negara. Tetapi dalam pada masa yang sama, beliau juga boleh meminta pandangan lain untuk membangkitkan rasa puas hati itu tadi. Jadi beliau boleh pergi kepada Majlis Raja-Raja, beliau boleh pergi juga kepada mana-mana kumpulan ataupun orang yang beliau rasakan boleh memberikan pendapat kepada beliau berkenaan dengan sama ada perkara itu perlu ataupun tidak. Misalnya pendapat daripada Ketua Tertinggi Angkatan Tentera, daripada Ketua Polis Negara. So itu adalah pihak-pihak yang boleh dirujuk untuk memastikan bahawa beliau itu tadi berpuas hati. Baik, Prof, kita mungkin akan kembali kepada Prof. Saya nak tanya kepada yang berbahagia Tan Sri. Tan Sri menulis dalam dua helai yang tersebar sangat luas di dalam Twitter, Engineering Logic, Technical Reasoning and the Constitution. Dalam satu perenggan yang saya boleh sebutkan, Tan Sri mempersoalkan terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri. Is the federal constitution so static that yang di-Pertuan Agong must agree with an advice given that the advice is based on impossible basis? Extend the argument further, what if the advice itself is questionable? Is the answer in the federal constitution that simple? The Yang di-Pertuan Agong has no distinction, dan seterusnya. Apa yang cuba Tan Sri sampaikan di dalam perenggan tersebut? Adakah Tan Sri bersetuju bahawa Yang di-Pertuan Agong sebenarnya is the sole judges seperti mana di dalam kes Stephen Kalung Ningkan oleh Barabah? Mungkin Tan Sri boleh penjelaskan berhubung dengan surat Tan Sri di dalam Twitter yang tersebar. Ya, polemik tentang perkara ini sebenarnya sudah berlangsung semenjak tahun 70-an, malah akhir 60-an lagi. Sama ada Yang di-Pertuan Agong Baginda Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa bicara ataupun tidak. Dan tujuan saya menulis komentar yang pendek itu untuk menekankan bahawa dalam mentafsirkan peruntukan perlembagaan, kita harus tafsirkan dengan cara yang dinamik dan dengan memerhatikan proses politik. Walaupun kita tidak boleh lari daripada peruntukan perlembagaan yang tertulis. Jadi kalau kita lihat peruntukan perlembagaan yang tertulis, terutama sekali perkara 150 pasal 1 dengan jelas yang menyebutkan sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati, maka Baginda bolehlah mengisytiharkan darurat. Apa artinya? Di sini terkandung bibit-bibit budi bicara. Dalam peruntukan lain, terutama sekali peruntukan 40 Perlembagaan Persekutuan, 40 pasal 1, perkara 40 pasal 1, juga disebutkan hendaklah bertindak, baginda nak bertindak untuk nasihat kabinet. Ada seorang menteri yang diwakilkan oleh kabinet untuk nasihati beliau. Tetapi terdapat juga kelonggaran, melainkan dalam kes yang diperuntukkan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat, membaca sekali 40 dengan 150 dan pasal-pasal yang berbangkit, nanti sekali perlu kita adakan suatu keimbangan di antara tafsiran yang ketat dengan tafsiran yang lebih dinamik untuk memberi makna yang lebih sesuai dalam sistem perlembagaan kita.
Maknanya, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara. Seperti yang saya sebutkan dalam makalah yang kecil itu, kuasa budi bicara ini bukanlah kuasa mutlak. Jangan salah faham. Bukan kuasa mutlak. Ia adalah kuasa residual. Bermakna bahawa dalam keadaan biasa, Yang di-Pertuan Agong adalah diharapkan akan mengikut nasihat jemaah menteri atau seorang menteri yang ditugaskan oleh jemaah menteri. Tetapi akan wujud keadaan-keadaan luar biasa seperti yang kita lihat minggu lalu, yang di mana Yang di-Pertuan Agong harus bertindak mengikut budi bicara untuk menyelesaikan sesuatu secara politik atau undang-undang yang amat mendesak, yang memerlukan penyesuaian dengan tafsiran yang lebih waras dalam sistem perlembagaan kita. Ada kalanya budi bicara ini harus diletakkan pada Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin juga menekankan di sini bahawa kes-kes yang selalu dibangkitkan oleh ramai komentar-komentar politik, sama sekali Teh Cheng Puk dan Stephen Kang Lincoln, kesemua kes-kes ini adalah obiter dari segi apa yang dimaksudkan budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam erti kata 150 pasal 1, iaitu sekiranya Yang di-Pertuan Agong adalah berkuasa hati, mereka tidak membincangkan isu ini. Juga tidak membincangkan apa yang disebutkan tadi, iaitu unless otherwise stated in the Constitution, kecuali disebutkan sebaliknya dalam perkataan, tak dibincangkan. Jadi kita mesti lihat apa yang selalu difaham sebagai undang-undang yang mutlak dalam perspektif ini. Ada residual power, ada kalanya Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara lalu harus menjalankan tugasnya sebagai suatu institusi check and balance, imbang dan menyekat apa yang harus dianggap sebagai sedikit banyak penggunaan kuasa yang tidak cocok dengan perlembagaan negara. Itu yang saya sebutkan, soalan yang amat penting. Apa kata kalau nasihat yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong itu jelas tidak betul, jelas tidak sesuai, menggunakan kata-kata yang lebih lembut, adakah Yang di-Pertuan Agong mesti mengikut nasihat demikian? Saya fikirkan tidak. Tapi dalam keadaan biasa, memang Yang di-Pertuan Agong akan melihat, akan menimbangkan dan akan ikut apakah nasihat yang diberikan oleh kabinet atau menteri yang ditugaskan oleh kabinet. Adakah sanksi isu ini tentang COVID-19, ketidakstabilan politik dan sebagainya, tidak merupakan sebab-sebab yang membolehkan emergency, darurat di bawah perkara 150 diisytiharkan. Ada undang-undang lain. Saya telah bertanya kepada ahli hari ini tentang isu jerbu, malah isu pencemaran di Simsim, Sungai Simsim misalnya. Kes-kes begini tak perlu digunakan kuasa-kuasa yang begitu luas di bawah perkara 150. Undang-undang biasa memang sudah ada. Malah tindakan-tindakan pentadbiran boleh diambil untuk menangani keadaan darurat. Ini darurat yang bukan darurat besar. 150 itu seharusnya menjurus pada darurat besar, civil disorder yang saya sebutkan, ketenteraman tergugat, kestabilan ekonomi tergugat dan sebagainya yang amat teruk. Kalau kita lihat sejarah Declaration Emergency, isyarat darurat dari semenjak zaman emergency dulu, zaman komunis, sampai kepada zaman di mana Stephen Kang Lincoln di sini terdapat kekacauan di Sarawak, dan kemudian seterusnya di Kuala Lumpur dan sekitarnya di Malaysia, Mei 13, dan seterusnya di Kelantan, 30-an, semuanya melibatkan darurat yang agak besar, memang besar pun, itu dapat sesuatu yang menggugat kestabilan negara. Tapi kalau COVID-19, apakah faedahnya untuk mengisytiharkan darurat? Kalau kita dapati
banyak undang-undang yang sudah ada yang boleh menangani krisis ini. Ini tak perlu. Jadi Tan Sri, Tindakan jadi Tan Sri, adakah Tan Sri cuba menyatakan bahawa rakyat Malaysia, lawyers, peguam ataupun hakim perlu deviate daripada kes Teng Chepo yang menyatakan bahawa kuasa budi bicara itu dia datang bersama, yang di-Tuan Agong itu perlu datang bersama-sama dengan perkara 40. Satu, kuasa dinasihati oleh Perdana Menteri. Adakah itu yang Tan Sri cuba menyatakan? Teng Chepo membincangkan perkara 150 pasal 2. Bukan 150 pasal 1. Jadi dari segi apa yang disebut di dalam kes Teng Chepo adalah perkara-perkara sampingan. Hujah-hujah tidak dikemukakan secara langsung tentang apa maknanya 150 pasal 1, apa maknanya kuasa berbicara yang Tuan Agong langsung tidak dibincangkan. Dan Teng Chepo ini adalah kes yang melibatkan keabsahan Financial Security Cases Regulations dulu yang dibuat di bawah Emergency 1969. Itu saja. Ya. Baik, Tan Sri, terima kasih. Kita beralih kepada Prof. Prof 4 hari yang lalu tulis di dalam Facebook beliau sangat menarik, menyatakan tentang prinsip rukun negara yang ketiga berhubung dengan keluhuran perlembagaan. Kata Prof Faridah, ada saya quote, perlembagaan itu sifatnya dinamik, berevolusi mengikut zaman dan suasana. Oleh kerana ia tertinggi, sifatnya mengawal kuasa bukan menjustifikasikan kuasa. Luhurnya ia kerana diisi dengan semangat melindungi dan membataskan, bukan senjata untuk bertikap. Apa yang Prof cuba sampaikan? Ya, seolah-olah Prof cuba menyampaikan sesuatu, tetapi dalam lunak, dalam perkataan yang agak lunak. Sila Prof. Okey, kalau tadi Tan Sri Arif dia menyebut tentang perlu ada dinamik dalam kita mentafsirkan perlembagaan. Okey. Perlembagaan tu dia perlembagaan itu akan perlu kita sesuaikan mengikut keadaan. Ya. Perlu kita sebab dan keadaan dan dalam setiap keadaan tadi kita memerlukan ada satu pihak yang akan bertindak untuk mengawal, okay, dan juga melindungi, okay, dan juga untuk membataskan sesuatu tindakan. Jadi dalam keadaan yang kita lihat sekarang ni, okay, dalam sistem negara kita dan bukan sahaja tetapi di kebanyakan negara dunia sekarang ini, okay, pihak eksekutif itu dia semakin kuasanya itu semakin membesar. Okay. Jadi pada pandangan saya, bila eksekutif itu perlu kuasanya itu perlu telah membesar, dia perlu ada check and balance. Okay. Dan di sinilah saya melihat bahawa dalam keadaan yang berlaku sekarang ini, kita perlu ada satu institusi yang keempat, iaitu kalau di negara kita saya melihat dia institusi yang di-Pertuan Agong. Kalau di negara lain yang membangun mungkin kita kata civil society, masyarakat madani dia, tetapi di negara kita yang di-Pertuan Agong yang bila berlaku sebarang kekalutan di dalam politik, dan sehingga kita nampak bahawa mereka yang kita pilih untuk menjadi wakil dan melindungi kita itu berkemungkinan besar tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil kita dan melindungi kita, maka kita perlu satu pihak lain. So di situ yang di-Pertuan Agong itu akan memainkan peranan. Okey. Jadi dan saya juga melihat bahawa kenapa yang di-Pertuan Agong itu saya kata dialah arti yang akan mengawal, yang akan memeriksa kuasa itu tadi, kerana kalau kita lihat pada sejarah, kita berbalik pada sejarah peruntukan perkara 150, negara kita telah berada dalam darurat bermula pada tahun 1948 di bawah British military rules pada masa tersebut, darurat. Okay. Dan apabila Perlembagaan Persekutuan itu diadakan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 itu diadakan, okay, kuasa darurat yang dahulu iaitu diletakkan di pihak kerajaan untuk mengisytiharkannya telah dialihkan kepada yang di-Pertuan Agong. Kita tidak tahu sebab kenapa British berfikir sebegitu. Jadi peruntukan 1956-57 itu menyatakan bahawa kuasa itu diberikan kepada yang di-Pertuan Agong. Okay. Dan mengambil daripada sejarah itu tadi, okay, jadi saya tidak
tidak rasa bahawa kuasa itu adalah kuasa yang mutlak beliau mesti bertindak berasaskan kepada nasihat, sebab peruntukan nasihat itu dimasukkan kemudian. Pada asalnya tidak ada bertindak di atas nasihat. Perkara 41 itu dimasukkan, 1A itu dimasukkan selepas daripada peruntukan 150 itu diadakan pada tahun 1980-an begitu, sepanjang ingatan saya. Okay, jadi asalnya nasihat itu bukan satu yang wajib bagi dia ikut. Dan kemudian kita lihat pula sekali lagi pada tahun 1983 cubaan untuk mengalihkan kembali kuasa itu kepada Perdana Menteri, dan baginda yang dipertagut akan bertindak berasaskan kepada nasihat. Kalau kita lihat peruntukan pada tahun 1983 itu, peruntukan itu sangat jelas. Yang di-Pertuan Agong tidak ada pilihan. Tetapi peruntukan tadi dibantah oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Majlis Raja-Raja, oleh Yang di-Pertuan Agong, kerana ini itu tadi dianggap sebagai mengambil kuasa, dan kemudian peruntukan itu dikembalikan semula kepada peruntukan yang asal, iaitu kuasa itu tadi diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong secara untuk dilaksanakan secara budi bicara. So sejarah menunjukkan bahawa kuasa itu tidak sepatutnya mutlak kepada Perdana Menteri untuk menasihatkannya, dan baginda tertakluk untuk mengikutinya. Okay. Jadi undang-undang seperti tadi, undang-undang berkenaan dengan darurat dia berevolusi, dia banyak penambahan. Penambahan itu kalau kita lihat komen-komen yang diberikan oleh sarjana undang-undang dahulu mengatakan bahawa pindaan yang dibuat kepada perkara 40 dan juga kepada beberapa peruntukan dan pelanggaran itu telah menghakis nilai demokrasi dan juga nilai kawalan kuasa yang diletakkan oleh perlembagaan. Okay. Dan seperti yang disebutkan juga oleh Tan Sri Arif tadi, kes Teng Chin Poo itu dia tidak secara direct membincangkan tentang penjalanan kuasa budi bicara. Yang pernah ada dibincangkanlah dalam kes Stephen Kaluningkan. Okay. Yang mana kuasa peristiaran yang dibuat oleh DPR itu dicabar atas alasan fraudulum legis, iaitu satu kita kata penipuan kepada kuasa perundangan yang diberikan. Okay. Dan pada masa tersebut perkara 41A itu tak ada yang menyatakan mesti Yang di-Pertuan Agong itu mengikut, tetapi pada masa tersebut mungkin disebabkan oleh hubungan di antara Raja dan juga Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri itu berada dalam keadaan yang harmoni. Okay. Ataupun pada masa itu kalau kita lihat daripada segi sudut kedudukan Raja berperbankan kita, dianggapkan Raja berperbankan itu sebagai sesuatu yang bersifat upacara saja, dan itulah kemungkinan aman yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong pada masa itu. So dia hanya semata-mata menuruti nasihat. Tetapi fungsi Yang di-Pertuan Agong itu dia telah berevolusi dengan perubahan politik yang berlaku pada negara kita bermula pada tahun 2014 itu, 2008 lagi sebenarnya, 2014. So kita telah nampak bibit-bibit yang mana Yang di-Pertuan Agong itu tadi dalam keadaan itu dia perlu berperanan untuk memastikan bahawa untuk dia boleh dalam keadaan tertentu bertindak berataskan budi bicara yang dia fikirkan sendiri, yang bukan semata-mata berteras ke atas nasihat. Dan perkara dan apa yang berlaku pada 25 hari bulan itu menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah mengambil pendekatan yang kata-kata yang progresif, yang aktif, aktivism, dengan kata dalam keadaan ini mereka perlu menimbangkan sendiri dan mendapatkan pandangan pihak lain untuk memastikan bahawa nasihat yang disampaikan kepada mereka atau pandangan yang disampaikan kepada mereka adalah pandangan yang betul dan sesuai untuk kebajikan negara. Itu pandangan saya. Okay. Terima kasih banyak Prof. Baik, kita berhenti seketika berkaitan dengan darurat sebab kita akan beralih kepada isu yang lebih penting kerana tajuk kita adalah darurat dan parlimen apa selepas ini. Memandangkan institusi parlimen akan mula bermesyuarat pada minggu hadapan 2 November dan kerajaan akan membentangkan belanjawan pada 6 November. Jadi adalah satu yang sangat menarik untuk kita lihat dan bincangkan apa kaitan darurat dengan institusi parlimen. Baik, untuk pendengar semua dan penonton, di
di awal perbincangan kita hari ini sebenarnya kita letakkan soalan untuk dijawab oleh penonton-penonton. Kita buat polling sebenarnya, apakah pilihan yang rakyat fikir munasabah setelah Yang di-Pertuan Agong menolak nasihat pandangan untuk mengisytiharkan darurat. So kongsikan pandangan anda boleh klik di situ, ada beberapa pilihan dan di akhir nanti kita akan berikan jawapan polling terbanyak berhubung dengan soalan ataupun pandangan anda tadi. Baik, Yang Berbahagia Tan Sri, sebelum ini pada 25 September 2020, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah sebagai salah seorang ahli parlimen telah mengemukakan usul tidak percaya kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ia telah dikeluarkan secara meluas melalui surat beliau, usul tidak percaya ini. Dan saya rujuk pula kepada Tun Abdul Hamid punya blog yang menyatakan bahawa saya quote, bagi mereka merujuk kepada rakyat, ia adalah semata-mata khilaf untuk mengelak kerajaan Perikatan Nasional digulingkan. Ia merujuk kepada situasi darurat yang cuba dipohon daripada Yang di-Pertuan Agong ini adalah salah satu usaha untuk khilaf yang dibuat, yang dikemukakan oleh pelbagai orang, pelbagai pihak. Saya cuba kaitkan apa itu motion of no confidence ataupun usul undi tidak percaya, kerana Yang Berhormat Yang Berbahagia Tan Sri, saya faham pada bulan Mei pada sesi yang lalu pernah meluluskan ataupun membenarkan usul undi tidak percaya daripada ahli Parlimen Langkawi terhadap Perdana Menteri juga. Jadi mungkin Yang Berbahagia Tan Sri mungkin perjelaskan tentang usul undi tidak percaya ini. Silakan. Pertama sekali saya ingin menyatakan Alhamdulillah, Parlimen akan bersidang pada hari Isnin depan. Kalau peristiaran darurat itu dibenarkan tempoh hari, kemungkinan Parlimen tidak akan bersidang. Saya merujuk pada apa yang saya baca dalam laporan-laporan media. Memang itu tujuan, di antara tujuan. So Alhamdulillah, Parlimen bersidang. Ini adalah aspek demokrasi berparlimen yang amat penting. Parlimen mesti bersidang, Parlimen yang dianggotai oleh wakil-wakil rakyat, wakil-wakil tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Parlimen sebagai medan perbahasan, medan mendapat maklumat daripada kerajaan, medan di mana undang-undang diluluskan, diperhalusi dan diluluskan. Jadi berbalik pada soal usul undi tidak percaya atau undi percaya, ini adalah sebahagian daripada demokrasi. Kalau sekumpulan orang berpendapat Perdana Menteri tidak mempunyai majoriti sebilangan besar ahli-ahli parlimen, sudah tentu mereka berhak untuk mengemukakan usul. Dan saya melihat AUM, aturan mesyuarat yang baru dikeluarkan, terdapat kedua-duanya sekali. Notis usul untuk menaruh kepercayaan dan kepada Perdana Menteri, dan juga notis usul tidak percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Saya dapati 22 usul tidak percaya disenaraikan dan 2 usul percaya juga disenaraikan. Jadi dalam sistem demokrasi, mana mungkin semua ini boleh tidak diendahkan begitu saja. Ini sesuatu yang historik, tak pernah berlaku di Parlimen Malaysia. Terdapat 24 atau 25 notis usul berkaitan dengan sama ada ahli-ahli Dewan menaruh kepercayaan kepada Perdana Menteri. Jadi perkara ini harus dibahaskan, harus diputuskan. Kalau tidak, perkara ini akan berumbang-ambing. Tidak ada kesudahannya. Itu apa yang saya dapat katakan. Ini bukan khilaf. Ini adalah perjalanan demokrasi di Malaysia. Undi. Dewan akan undi. Tapi saya faham bahawa terdapat peraturan-peraturan, pertama sekali dalam aturan mesyuarat, yang menyatakan bahawa
urusan kerajaan mempunyai prioriti. Memang urusan kerajaan mempunyai prioriti. Tapi kalau ada usul-usul begini, ini bukan elak. Ini adalah aspek demokrasi. Itu yang nak saya Jadi simpulkan. Tan Sri bersetuju dengan pandangan ataupun keputusan yang dibuat oleh Yang Berhormat Dato' Azhar selaku speaker meletakkan bahawa usul yang dikemukakan oleh Yang Mulia Tengku Razali itu sebagai yang mana speaker sebenarnya tak ada kuasa pun. Maknanya dia perlulah dibaca dengan peraturan mesyuarat 14, peraturan mesyuarat 15 bahawa usul kerajaan itu perlu didahulukan. Dan usul undi tidak percaya tidak boleh dibacakan melalui peraturan mesyuarat 18 sebagai emergency motion. Mungkin Tan Sri boleh komen. Pertama sekali, saya ingin betulkan sesuatu, kecuali terdapat kesilapan dalam pembacaan saya. Tidak ada usul tidak percaya yang dikemukakan oleh Tan Sri Tengku Razali. Tidak ada langsung. Surat itu adalah berhubung dengan notis tidak percaya, usul tidak percaya yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Langkawi, Dr. Mahathir. Baik. Dan tidak ada yang dikemukakan oleh Tengku Razali. Ya. Dan seterusnya, tentang sama ada speaker harus menerima notis usul sebegini, jawapannya memang ya. Speaker sebenarnya tidak mempunyai kuasa yang luas. Ini yang saya beritahu kepada kawan-kawan saya, kepada menteri-menteri yang berhubung dengan saya sebelum ini. Jangan anggapkan bahawa kuasa speaker itu amat luas. Kuasa speaker itu terbatas. Jadi kalau usul dikemukakan dan kalau usul itu pada zahirnya adalah betul dari segi acara, ianya bukan sesuatu yang karut, maka speaker harus menerimanya. Itu yang saya lakukan dulu. Mesti diterima dan diletakkan dalam senarai mengikut urutan masa, iaitu bila diterima. Jadi letakkan di situ atas prinsip usul kerajaan hendaklah diberi keutamaan. Jadi saya lihat sekarang usul Kubang Pasu terletak pada nombor 18. Untuk Pasir Putih 19, usul Langkawi 20, usul Arau, iaitu ini usul untuk menyokong Perdana Menteri, usul percaya, nombor 47. Kita mengikut urutan masa. Ya. Tapi timbul satu lagi perkara yang hebat dibincangkan. Boleh atau tidak usul ini dikemukakan ke hadapan. Sebab usul-usul begini penting. Seperti yang saya sebutkan tadi pada pandangan saya lah. Seorang speaker itu tidak mempunyai kuasa yang begitu luas. Akhir kata, ini boleh diputuskan oleh Dewan. Ya, by the House. Jadi salah satu caranya ialah untuk seorang MP, seorang yang berhormat, untuk mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18. Perkara penting yang harus dibahaskan, perkara tertentu penting, public importance, keutamaan dari segi awam dan sebagainya, boleh dibincangkan ya secara usul itu sendiri. Dan kalau diputuskan oleh Dewan melalui apa cara sekalipun bahawa ianya harus disegerakan, speaker harus akui. Tapi Tan Sri, peraturan mesyuarat 18, peraturan mesyuarat 18, usul bawah peraturan mesyuarat 18 tidak ada undian terhadap usul tersebut. Itu yang dikatakan oleh Dato' Azhar di dalam pada 15 Oktober ketika menjawab jawapan kepada Yang Mulia Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Kalau kita melihat aturan mesyuarat berhubung dengan aturan 18, tidak langsung disebut bahawa tidak boleh dilakukan sesuatu undian. Ini hanya amalan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, saya tidak nampak mengapa aturan 18 ini tidak boleh digunakan untuk ahli-ahli mengundi sama ada hendak segerakan ataupun tidak. Baik. Satu lagi perkara yang ingin saya tekankan. Kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen ala Westminster.
Baik. Dalam sistem Westminster, apabila terdapat usul-usul begini, pihak kerajaan seharusnya akur, seharusnya memperuntukkan suatu hari untuk dibahas, dibincang dan diputuskan perkara yang amat penting ini. Kalau kerajaan menganggap bahawa usul-usul ini hanya merupakan usul helah, mengacau dan sebagainya, kita tidak mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang tulen. Apa salahnya kalau perkara begini dibahaskan dan diputuskan? Kembali kepada peraturan 18. Kalaupun dibahas tetapi tidak diputuskan melalui undian, kita akan dapat melihat, merasakan perasaan dewan itu. Ini yang sudah berlaku dalam masa-masa yang lalu, tahun ini pun sekali. Banyak peraturan 18 telah dibahaskan. Untuk apa? Untuk menyuarakan pendapat. Dewan, collective opinion. Jadi kalau semua berbahas dan collective opinion ialah kita harus segerakan, bolehkah kerajaan atau speaker menolak collective opinion ini? Saya kira tidak. Kalau kita jujur dalam mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, tapi akhir kata sistem demokrasi berparlimen kita banyak yang boleh dilakukan oleh kerajaan sendiri. Akurlah kepada usul undi tidak percaya dalam konteks Malaysia, adakah ia substantive motion ataupun dia adalah subsidiary motion? Substantif. Sudah tentu substantif. Saya telah menulis perkara ini sebenarnya, kalau boleh saya iklankan sedikit. Dalam buku ini. Ini buku ini. Saya telah bincangkan. Apakah substantive motion? Apakah undi tidak percaya? Pada satu ketika dulu, tahun lalu, masa saya speaker, ada orang mengatakan tak boleh, patutnya tak perlu diterima. Saya kata tidak boleh. Ini bukan prinsip yang betul. Saya telah beritahu, I go by the book. Ya, kita melihat pada peraturan mesyuarat, kita melihat pada amalan Westminster, iaitu amalan House of Commons dan negeri-negeri Commonwealth yang lain. Kalau sesuatu usul itu tidak karut, bukan mengarut, dan teratur, speaker harus menerima. Dan dalam keadaan tertentu, kalau perlu disegerakan, segerakan. Tapi memanglah speaker tidak mempunyai kuasa yang begitu mutlak, begitu besar. Kalau speaker tak boleh putuskan, serahkan kepada Dewan untuk memutuskan. Kalau kerajaan tidak dapat memutuskan, serahkan kepada Dewan untuk memutuskan. Tan Sri sebutkan dia sebagai substantive motion, Tan Sri. Kalau usul tidak percaya ini adalah substantive motion, tapi usul ini peruntukannya tidak ada di dalam peraturan mesyuarat di dalam Dewan Rakyat maupun Dewan Negara. Pandangan Tan Sri. Walau tidak ada, ya, amalannya dalam tahun-tahun yang lalu sudah pun diterima. Ini terdapat juga dalam buku ni. Baik. Ya, tahun 71 diterima. Usul undi percaya. Vote of confidence in the Prime Minister and the government of the day. Tahun 2015 misalnya. Terdapat dua usul tidak percaya. Diterima juga, walaupun tidak dibahas. Diterima. Ini akan berpanjangan. Tak payah kita sebut perkara yang dan begitu teknikal, tidak ada peruntukan, maka tidak boleh dikemukakan. Kita balik kepada perlembagaan. Kita balik kepada peraturan perkara 43. Balik pada prinsip. Terima kasih Tan Sri. Kita nak beralih kepada pakar perlembagaan kita, Profesor Datin Dr. Faridah Jalil. Kalau kita lihatkan usul undi tidak percaya ni, seperti mana yang Tan Sri kata, ia adalah bersusur galurkan kepada perkara 434. Tetapi kalau kita lihat, dia ada kes Stephen Kaluningkan yang sepatutnya pada tahun 1966 ia perlu dibincangkan di dalam Dewan. Maknanya motion ni perlu dibawa ke dalam Dewan. Dan selepas tahun 2008 kita ada kes di Perak yang mana Tuanku Sultan menerima undi tidak percaya itu boleh juga berlaku di luar daripada Dewan. Mungkin Prof mungkin nak komen. Dia ada dua, tahun 1966, dia ada tahun 2008, dan akhirnya kita jadi macam di luar boleh, di dalam Dewan pun boleh. Jadi mungkin Prof boleh komen berkaitan dengan ketidakpercayaan kepada kerajaan.
Okey, menarik daripada apa yang disampaikan oleh Tan Sri Ariff tadi. Kalau kita lihat, tidak ada peruntukan yang jelas. Okay? Perkataan tentang mendapat kepercayaan majoriti, okay, ataupun vote of confidence itu dia hanya dalam perkara 43-4. Okay, 43-4. Okay, jadi berbeza dengan beberapa negara yang sekarang ni dia dah mula meletakkan apa dia proses yang perlu diadakan. Malaysia tak ada. Okay, tapi kalau dalam kes Stephen Kaluningkan tu tadi, dia ada diputuskan juga, dibincangkan dalam kes itu, okay, bahawa dengan kita merujuk kepada satu kes Nigeria, okay, Demboro Akintola something macam itu, ya, tentang yang mengatakan bahawa undi itu mesti dilakukan di dalam dewan. Tetapi mahkamah kita pada masa itu mengambil pendekatan bahawa tidak semestinya dia itu berlaku di dalam dewan semata-mata, tetapi kita boleh lihat pada extraneous matter, keadaan-keadaan yang boleh mempengaruhi. Dan kalau kita lihat mahkamah-mahkamah kita selepas pada itu banyak mengambil pandangan ini. Dan kalau kita lihat pula, selain daripada kes yang diputuskan, yang disebutkan oleh Tan tentang undi tidak percaya itu ataupun undi percaya itu, kan, dalam konteks budaya negara kita bila berkaitan dengan Perdana Menteri itu hilang percaya ataupun tidak, kita jarang bawa pergi masuk ke dalam dewan. Banyak kita selesaikan dia itu di luar daripada cara istilah political method, cara politik. Apabila Tun Razak mengambil alih daripada Tunku Abdul Rahman, okay, kalau kita baca beberapa penceritaan mengatakan bahawa dia itu diambil dengan secara dia itu sebenarnya menunjukkan bahawa telah hilang kepercayaan kepada Tunku Abdul Rahman untuk memimpin kerajaan. Kemudian masa Tun Abdullah Ahmad Badawi, tidak dibawa ke parlimen tetapi digunakan tekanan-tekanan untuk membuatkan beliau kemudiannya menyerahkan jawatan itu kepada orang. Jadi kepada orang lain. Jadi itu budaya politik negara kita. Pada saya dia budaya yang tidak gentleman, kerana kalau kita lihat dalam amalan Westminster, seperti yang saya bersetuju dengan Tan Sri tadi, apabila ada undi tidak percaya, mereka akan menyelesaikannya itu pertama kali di dalam dewan, kerana ini adalah perkara yang sangat penting. Baik. Jadi pilihan sama ada kita nak bawa dia ke dalam dewan ataupun maksudnya kita selesaikan itu dengan cara luar, itu adalah bergantung kepada amalan politik, budaya politik, convention negara kita berbanding dengan convention negara lain yang menjadikan bahawa demokrasi itu perlu dipegang, apa-apa perniagaan itu perlu dibuat di dalam dewan seperti kes daripada Nigeria itu tadi. So itu pandangan. Okay, terima kasih Prof. Sebelum saya buka soalan kepada membacakan soalan-soalan yang dikemukakan oleh pendengar kita dan juga penonton kita, sebenarnya bila bercerita tentang usul undi tidak percaya ni, berdasarkan penyelidikan saya, ada kes di Terengganu pada 30 Oktober 1961 yang menjatuhkan Menteri Besar Terengganu yang berhormat Encik Daud Abdul Samad. Pada tahun 1976, Mac 1976, usul dikemukakan di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor yang menjatuhkan Datuk Harun Idris 25 Mac 1976. Kemudiannya di peringkat parlimen ada usul kepercayaan kepada Datuk Hussein pada Januari 1976 dan terakhir Stephen Kaluningkan pada 1966. Dan saya nak berkongsi juga, betul Tan Sri telah menulis dalam buku ini, saya rasa buku ini sangat terbaik, adalah buku kedua selepas buku Ahmad Abdullah pada tahun 1969. Selepas hampir 40 tahun baru kita dapat lahirkan satu buah buku. 60 tahun kita baru dapat lahirkan sebuah buku berkaitan dengan parliamentary practice dan prosedur berhubung dengan parlimen. Baik, saya nak bacakan soalan seterusnya. Kita akan ambil sedikit masa kepada ahli panel untuk mengulas. Soalan pertama daripada Alisha. Should the PM resign since cadangan dia was rejected? Sama ada wajar atau tidak Perdana Menteri meletakkan jawatan disebabkan cadangan dia itu telah ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong. Mungkin Tan Sri ataupun Prof untuk komen? Saya ikut perlembagaan. Ya. Perlembagaan berbunyi, sekiranya Perdana Menteri hilang kepercayaan sebagai SOP ahli Dewan, dia hendaklah meletakkan jawatan, ya, atau nasihat yang menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya membubarkan parlimen. Jadi kalau
nasihatnya kepada Yang Tuan Agong tidak diterima, ini bukan alasan untuk Perdana Menteri meletak jawatan. Saya ingat ini luar sikit daripada konteks perlembagaan. Tak perlu diletakkan jawatan. Uji dalam Dewan. Baik. Maknanya tidak follow ikut kes Stephen Kaluningkan, Tan Sri? Ini menimbulkan sedikit masalah ya. Stephen Kaluningkan, adik Benro Akintola dan Mahkamah Tinggi yang mendengar kes dua, semuanya berpendapat untuk mengukur kepercayaan majoriti kita harus adakan di Dewan. Baik. Tapi selepas kes Perak itu, baik, ditambah sedikit mengatakan bahawa tak perlu diundi dalam Dewan. Ini bukan satu cara yang mutlak yang di Tuan Agong atau sultan-sultan atau raja-raja boleh melihat kepada keterangan-keterangan lain untuk memuaskan hati mereka bahawa seorang Chief Minister, Menteri Besar atau dalam konteks kita Perdana Menteri telah hilang kepercayaan sebilangan besar majoriti rakyat. Seperti yang berlaku dalam bulan Februari. Yang Tuan Agong melihat pada keterangan-keterangan luar untuk memastikan bahawa Perdana Menteri sekarang mempunyai kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan. Ya. Baik. Prof, kalau nak komen, should the PM resign, Prof, jika cadangan beliau telah ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong? Saya mengambil pendekatan yang sama dengan Tan Sri, iaitu dia tidak perlu meletakkan jawatan. Okay, tetapi dia perlu membawa perkara tersebut perlu dibincangkan, okay, perlu dibawa ke Parlimen untuk diundi. Baik. Itu pandangan saya. Baik, Khairul Anwar Musa, dia bertanyakan kenapa semasa sidang Mei sebelum ini usul undi tidak percaya tidak dijalankan. Saya rasa soalan ini khusus kepada Yang Berbahagia Tan Sri ketika itu sebagai speaker. Tan Sri? Bulan Mei? Ya. Sebab jawatan saya dikosongkan. Apa jenis soalan yang ditanya kepada saya? Ya, betul. Saya menerima mengikut peraturan dan diletakkan mengikut urutan masa. Baik. Jadi isunya akademik kan, sebab jawatan saya dikosongkan, orang lain ambil alih. Kalaulah masa tu Tan Sri masih lagi speaker, adakah Tan Sri akan membenarkan usul motion of no confidence ini didengar ketika bulan Mei lepas? Hypothetical. Ya, tapi pada pendapat saya, kalau timbul masalah begini, biarkan Dewan memutuskan. Baik. Kalau kerajaan tidak dapat memutuskan dengan cara yang terbaik, saya ingin tekankan di sini bahawa dalam sistem kita terdapat leader of the house. Baik. Ya, ketua Dewan iaitu Perdana Menteri. Baik. Dan ketua pembangkang. Ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua-duanya mempunyai status dalam Parlimen. Mengapa tidak boleh berbincang sama sendiri dan memutuskan sama ada untuk meneruskan dengan undi tidak percaya. Kalau untuk meneruskan percaya, tetapkan satu tarikh untuk berdebat dan putuskan once and for all. Ya, kalau tidak, ini akan berpanjangan. Cakap ini saya setuju lah pendapat Prof. Sebaik-baiknya ahli-ahli politik berbincang dengan secara yang matang dan menyelesaikan secara politik, ya, bukan dengan secara undang-undang, tetapi kalau tidak dapat diselesaikan dengan secara yang paling baik, pada pendapat saya, ia harus diputuskan di Dewan. Sambil saya nak tunggu soalan-soalan lain sekiranya ada daripada penonton di luar sana yang ingin tanyakan soalan kepada Profesor Datin Dr. Faridah Jalil dan juga Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk Muhammad Arif. Saya terfikir Tan Sri, apa akan jadi sekiranya emergency motion di bawah peraturan mesyuarat 18 itu dikemukakan lebih daripada 112 orang? Maka adakah boleh akan menjadi suatu pendesak kepada Yang Berhormat Speaker untuk emergency motion dah lebih daripada 112 orang, menunjukkan lebih daripada separuh untuk perkara ini didengar. Adakah
rasanya ia boleh didengar di dalam dewan? Mengapa tidak? Tetapi mengikut peraturan, di bawah peraturan 15, speaker hanya boleh terima satu. Baik. Hanya satu. Untuk satu ketika hanya satu. Baik. Tapi kalau 112 dengan sekaligus menghantar usul ini kepada speaker, dia kena pilih lah, mana satu. Baik. Itu urutan masa. Baik. Okey, Azril Airil, dia tanya, jika ada ahli parlimen mengundi untuk menolak belanjawan yang akan dibentang oleh kerajaan, adakah ia dikira mendahaka kepada Yang di-Pertuan Agong? Baik, kita mungkin dia berkait dengan beberapa hari yang lalu, semalam ataupun hari ini, surat yang telah daripada Istana Negara yang supaya ada kompromis di antara ahli-ahli parlimen bahawa rakyat sedang menghadapi COVID. Jadi, adakah ahli parlimen dianggap mengundi itu menolak belanjawan dianggap dibentang oleh kerajaan dikira mendahaka? Ada komen, Prof? Okay, sekali lagi saya rasa ini mungkin dia sebab this one is a political issue. Okay, so belanjawan kalau kita tengok belanjawan itu adalah satu perkara yang sangat penting. Okay, tanpa diluluskan belanjawan, negara boleh kolaps kerana banyak tindakan-tindakan yang perlu dilakukan yang memerlukan kepada keuangan tidak boleh dilakukan. Mungkin tidak pernah berlaku di negara kita, tetapi kita boleh lihat di sebuah negara yang besar seperti di USA pun kerajaan dia jadi lockdown kerajaan dia sebab tidak diluluskan belanjawan negara itu. Jadi kalau kita lihat dari segi pentingnya supaya ada belanjawan tu, benda ni pada pandangan saya perlu dibincangkan bersama-sama berkenaan dengan urusan belanjawan itu tadi. Okay. Kalau boleh belanjawan itu perlu diluluskan dan mungkin selepas pada itu kalau mereka nak teruskan perebutan tentang jawatan Perdana Menteri ataupun jawatan sebagai kerajaan, kedudukan sebagai kerajaan itu mereka boleh teruskan. Tapi belanjawan itu mesti dilepaskan sebab kalau kita tengok di negara-negara dunia lain pun tidak banyak berlaku. Tidak banyak berlaku dan saya rasa kalau ada satu dari bahasa pembacaan saya pernah dibangkitkan di UK tetapi kemudiannya kedua-dua belah pihak telah duduk bersama-sama dan menjalankan perundingan tentang bagaimana untuk mereka bersetuju tetap sebab belanjawan ni pada saya is not the political issue. Belanjawan bukan isu politik. Belanjawan adalah isu untuk memastikan kelangsungan sebuah negara. It is above politics. Dan pada pandangan saya juga sebenarnya kalau ahli parlimen kita itu waras lah, okay? Mereka juga sepatutnya berasa bimbang kerana kalau belanjawan itu tidak diteruskan, ini bermakna peruntukan untuk diri mereka sendiri pun tidak akan dapat diberikan. Negeri-negeri yang mungkin dipegang oleh parti-parti yang sama dengan mereka juga akan tidak dapat peruntukan. Jadi tidak akan urusan kerajaan itu tidak akan boleh berlaku, terutama urusan-urusan yang sememangnya memerlukan keuangan. Dan bayangkan dalam keadaan kita perlu menangani masalah COVID ini dan tiba-tiba belanjawan itu tidak diluluskan, bagaimana pihak KKM terutamanya akan boleh menjalankan usaha-usaha mereka untuk kita membendung masalah COVID ini tadi. So jadi belanjawan satu yang bukan perlu kita kaitkan dia itu dengan politik semata-mata ataupun untuk menguasai kedudukan di dalam pemerintahan negara. Dia lebih daripada itu. Baik, terima kasih Prof. Saya rasa soalan ini sama juga. Apakah implikasi pandangan daripada istana agar semua 222 orang ahli parlimen menyokong belanjawan 2021? Adakah ahli parlimen bound to that advice? Tan Sri, soalan ini lebih kurang sama seperti mana di atas sebenarnya. Mungkin boleh komen Tan Sri. Tidak timbul sebenarnya isu derhaka. Ini adalah nasihat daripada ketua kerajaan, daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan kita haruslah menaruh penuh kepercayaan pada kewarasan fikiran ahli-ahli parlimen kita. Baik. Dalam mesyuarat yang lalu, ahli-ahli parlimen kita telah meluluskan package COVID itu. Tak ada orang yang menentang.
Jadi kalau bajet tahun ini dibincangkan dan seharusnya dibincangkan, dua perkara sudah semestinya akan berlaku secara logikanya. Diterima bulat-bulat, diterima separuh, dibahaskan, diteliti atau diubah suai. Ini akan menunjukkan kematangan politik. Baik. Tapi bajet itu mesti dibincangkan dengan amat teliti. Kalau tidak, kita memberi kad blanc, cek kosong kepada kerajaan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh kerajaan. Tidak semestinya kerajaan sentiasa betul dalam mengurusan keuangan negara. Tahun lalu, kita telah menghabiskan masa berapa hari? 25 hari, kalau tak salah saya, membincangkan bajet. Termasuklah satu hari dalam bulan November, di mana telah berlaku sedikit kegusaran, iaitu ambush, serang hendap, mana hampir tidak dapat diluluskan dua peruntukan Kementerian Wanita. Ada belah bagi dan sebagainya. Saya tak seharusnya mengulangi perkara begini. Tapi mesti dibahas. Pendapat-pendapat mesti didengar. Dan kalau boleh, kerajaan hendaklah membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintahan, membincang dengan secara non-partisan, merentasi parti. Sebab perkara ini penting, ini perkara negara. Saya ingat tidak ada ahli parlimen yang ingin melihat kerajaan dikalahkan dari segi peruntukan bajet, terutama dalam suasana COVID ini. Semua orang faham kewangan ada perlu. Tetapi kalau harus ditegur, saya berpendapat ditegur. Itu bagus dari segi amalan demokrasi. Dan undi kalau perlu. Janganlah kita ulang apa yang berlaku tahun lalu. Ya, amat tukar bagi semua. Baik, Tan Sri, Khairul Anwar Musa dia menjelaskan, saya rasa 13 Julai baru tukar pada Ad Harun, mohon penjelasan. Sidang Mei ketika Langkawi usul undi tidak percaya tidak dijalankan. Saya rasa dia merujuk kepada usul kita bersidang satu hari saja, Tan Sri. Ini saya rasa ketika itu Langkawi telah pun mengumumkan usul undi tidak percaya. 13 Julai baru saja ditukarkan kepada Ad Harun. So tapi tak apa, saya rasa itu Khairul Anwar Musa itu berkaitan dengan undi bersidang satu hari. Mungkin kita akan boleh berbincang lanjut selepas ini bertajuk tu. Aiman Haziq, adakah Yang di-Pertuan Agong boleh didakwa di mahkamah kerana menolak permohonan emergensi dari Perdana Menteri? Kita faham ini mungkin rentetan daripada apa yang telah berita terkini yang telah dikemukakan oleh plaintiff Syed Iskandar Syed Jaafar, yang telah mengemukakan sama ada, yang telah mencabar sama ada boleh atau tidak Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai budi bicara untuk tidak mengisytiharkan darurat walaupun Perdana Menteri menasihatkan sebaliknya. Saya minta komen daripada kedua-dua ahli panel. Jika ada. Prof? Itu sudah dijawab awal tadi, saya ingat. Sama ada boleh dicabar di mahkamah atau tidak. Terpulanglah kepada apa yang akan diputuskan oleh mahkamah. Ini agak subjudis lah untuk saya menyatakan. Tapi banyak kes-kes yang menyatakan kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan begini adalah non-justiciable. Baik. Tapi kita perhatikan apa keputusan mahkamah nantilah. Dia perjalanan dia panjang lagi. Baik. Terima kasih Aiman. We must have a clear, kita tengok panjang. So ramai yang berminat sebenarnya dengan soalan yang panjang. Cucu Tok Aruf, perlu ada keberanian untuk ahli parlimen membentuk norma baru yang ini membahaskan usul undi kepercayaan terhadap PM dalam Dewan rather than selesaikan secara politik. Let's go for demokrasi yang lebih matang. Ini untuk komen saja. Is it true that it's not the speaker job to prioritize the confidence motions? Tan Sri? Is it true that it's not the speaker? Tadi kuasa speaker jangan dianggap sebagai terlalu luas. Tetapi ada discretion. Ada discussionnya. Tapi pada pandangan saya,
untuk suasana yang lebih matang, biar Dewan memutuskan dari segi keutamaan. Kalau saya cadangkan untuk kalau kata Dewan lah, Dewan yang memutuskan segala. baik. Kalau saya cadangkan rasanya standing order kita perlu di reform, Tan Sri, perlu ada peruntukan khusus berkaitan dengan substantive motion berkaitan dengan usul undi tidak percaya mungkin. Ya, saya setuju. Baik. Harus ada. Ya. Ronnie dia tanya, dalam konflik langkah Sheraton, PM diangkat bukan di Dewan Rakyat. Apakah pandangan ahli panel? Oi, soalan awak macam soalan ahli politik. Dia kata dalam konflik langkah Sheraton, PM diangkat bukan di Dewan Rakyat. Apakah pandangan ahli panel? Prof, ini peruntukan 43.4. Okay. So kalau di situ pada masa dilantik itu kita tidak ada Perdana Menteri, ya? Tidak ada Perdana Menteri, dan mungkin semasa Tun meletakkan jawatan itu dia juga tidak memberi apa-apa nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong tentang apakah langkah seterusnya. Jadi Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan beliau baginda atas kapasiti dia sebagai ketua negara pada masa tersebut. Dan beliau merasakan bahawa itu adalah cara terbaik untuk memastikan kerajaan itu terus berlangsung. Jadi pada saya itu adalah perjalanan yang kuasa yang digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong dan itu boleh dilakukan di dalam perlembagaan kita. Baik. Farid ini, Tan Sri nak komen ke? Nak tambah ke? Saya nak hanya nyatakan bahawa apa yang berlaku dalam bulan Februari tahun ini adalah suatu perkara yang amat luar biasa. Di mana terdapat seorang Perdana Menteri interim dan oleh yang sedemikian Yang di-Pertuan Agong harus bertindak sebagai ketua kerajaan untuk menggunakan apa yang saya sebut awal tadi, residual power, ya, kuasanya secara residual untuk melantik seorang Perdana Menteri untuk mengganti Perdana Menteri yang sebelumnya dari kalangan orang yang mempunyai kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan. Pada pandangan Yang di-Pertuan Agong, itu penting harus diingatkan. In His Majesty's judgment, pada hemat Yang di-Pertuan Agong, itu formulanya. Tapi dari segi amalan demokrasi, ini berbalik pada undi tidak percaya dan undi percaya. Sepas Agung memutuskan, orang yang dilantik seharusnya mendapat sokongan secara yang lebih kukuh daripada Dewan. Ya. Seharusnya saya ingat terbaik-baiknya patut ada undi percaya. Seperti yang berlaku dalam tahun 1970-an. Betul. Ya. Tun Razak, bukan Tun Hussein On, bukan Tun Hussein On yang mengemukakan usul, tapi Senur Abdul Rahman mengemukakan usul untuk Dewan menaruh kepercayaan tanpa berbilang bagi pada Tun Hussein. Itu perkara yang terbaik. Tidak berlaku ketika ini. Baik, Hadik Zaini dia kata soalan di manakah perbicaraan ini akan diadakan, iaitu berkaitan dengan saman pemula yang dikemukakan oleh seorang peguam pagi ini. Adakah di Mahkamah Khas Raja-Raja atau Mahkamah Persekutuan? Mungkin saya rasa kes ini dia merujuk kepada defendant ni adalah Government of Malaysia. Tapi mungkin Tan Sri nak komen ke Prof? Mahkamah Persekutuan ini bukan rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam sifat diri. Ya, betul. Ini kerajaan. Ya. Okey. Baik, soalan lain Kamal Sodikin, kemungkinan untuk ada peristiharan darurat sekiranya bajet tidak diluluskan. Adakah kemungkinan ada peristiharan darurat sekiranya bajet tidak diluluskan? Okey. Prof? Kita dah bincang panjang sebenarnya tadi kan. Kalau bajet itu pada saya punya telahan mungkin bajet itu tadi dia akan melalui satu proses yang sangat panjang. Pembahasan itu nanti pembahasan yang agak panjang. Okay? Mungkin seperti yang dia disebutkan oleh Tan Sri tadi, mungkin akan ada berlaku kita kata gangguan ataupun macam hijack untuk
untuk menggagalkan, ataupun bukan sangat untuk menggagalkan, tapi untuk mereka ini mendesak untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk mendapatkan bajet yang lebih baik lagi, yang lebih telus, bajet yang lebih baik. Tetapi pada saya melihat kepada keadaan yang pernah berlaku, bukan sahaja negara kita tapi di negara-negara lain, bajet itu mungkin tidak akan gagal bajet itu diluluskan, tetapi dia akan melalui jalan sukar untuk diluluskan. Okay. Saya bacakan dua saja terakhir Tan Sri sebelum kita dan Prof sebelum kita gulung. Berkenaan dengan saman terbaru, kenapa kerajaan Malaysia yang dijadikan defendant bukannya yang di Pertuan Agong, sedangkan tindakan menolak itu adalah tindakan yang di Pertuan Agong? Tan Sri boleh komen? Yang di Pertuan Agong dalam keadaan begini bertindak sebagai ketua negara. Baik. Perdana Menteri ada ketua kerajaan. Ini dua prinsip yang amat penting. Kedua-dua bertindak sebagai institusi kerajaan Malaysia, negara Malaysia. Baik. Jadi itulah sebabnya. Baik, last kali, we must have a clear separation of powers between palace and three branches of executive, legislative and judiciary. Advice is well respected but is not binding among the members of parliament. Baik, saya rasa saya minta Tan Sri dan juga Prof komen terakhir daripada cadangan bagi memastikan bahawa bajet pada minggu hadapan itu diluluskan dengan mendapat sokongan daripada government backbenchers dan juga oppositions. Ada cadangan, idea yang telah dikemukakan, antaranya cadangan yang dikemukakan oleh Dr. Wong Chin Huat dan juga YB Anthony Loke supaya adanya yang dipanggil sebagai Confident and Supply Agreement. Confident and Supply Agreement ni dalam terjemahan bahasa Melayu adalah perjanjian keyakinan dan perbekalan, iaitu satu bentuk kerjasama politik supaya kerajaan dan juga pembangkang dapat bekerjasama bagi memastikan bahawa bajet itu diluluskan. Jadi dia nak komen Prof Tan Sri, apakah ini satu idea yang baru, yang baik untuk negara kita yang sedang menghadapi krisis COVID? Silakan. Ini satu cadangan yang baik. Ini menunjukkan kematangan dalam sistem demokrasi kita. Ini bukan pertama kali ditimbulkan di negara Commonwealth. Confidence and Supply Agreement dibuat secara bipartisan. Orang bersetuju bajet itu penting, confidence motion dan sebagainya. Confidence motion perlu dibincangkan secara matang. Harus ada perjanjian di antara pihak pembangkang dan pihak kerajaan. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Kita jangan lupa itu. Semua orang melihat dari segi parti politik. Parlimen bukan harus dilihat hanya dari segi parti politik. Parlimen melambangkan perwakilan rakyat. Jadi dalam keadaan begini, MP kerajaan, MP pembangkang seharusnya berbincang dengan secara yang sematang-matang yang boleh untuk mencapai persetujuan yang akan menguntungkan rakyat. Itu dia. And then the last argument lah. Jangan lupakan aspek ini dari segi perlembagaan kita, dari segi demokrasi parlimen kita. Baik, last Prof, kalau ada nak komen berkaitan dengan sebagai perjanjian keyakinan dan perbekalan, Confident and Supply Agreement. Pada saya itu pendekatan yang baik sebab because saya bukan ahli politik, tetapi pada saya adalah penting kepada semua ahli-ahli parlimen yang akan mengundi bajet itu untuk memastikan bahawa bajet itu tadi boleh diluluskan, tetapi macam seperti saya sebut tadi, dia mungkin akan melalui jalan yang agak sukar kerana semua pihak akan membuat tuntutan dan tuntutan itu perlu dipertimbangkan, dipertimbangkan dan mereka mencapai konsensus untuk mendapat bajet yang terbaik. Cuma saya agak tertanya-tanya sebab setahu saya parlimen kita ada jawatan kuasa bajet. Sudah pastinya nanti jawatan kuasa ini tadi boleh digunakan untuk memastikan bajet itu tadi adalah bajet yang baik, yang memenuhi
keperluan dan juga kepentingan semua pihak, terutamanya untuk ahli-ahli parlimen tadi memastikan bahawa pihak-pihak yang mereka wakili iaitu rakyat mendapat faedah dan mendapat keuntungan daripada bajet itu tadi. Prof boleh gulung seminit apa pandangan Prof nasihat kepada ahli-ahli parlimen kita yang akan bersidang pada minggu hadapan, selain daripada memastikan, sebab kita rasa dah terlalu panjang politik di dalam negara kita, mungkin sedikit nasihat. Sebab institusi parlimen itu adalah sebuah institusi di mana semua orang berada di dalamnya kerana mewakili kepentingan rakyat. Dan pada saya kepentingan rakyat itu pada asasnya adalah sama. Mereka semua menghajatkan benda yang sama. Jadi saya memohon kepada semua ahli parlimen apabila mereka berjalan masuk ke dalam dewan nanti, apa yang perlu fikirkan dan perlu mereka letak di hadapan adalah kepentingan orang-orang yang mereka wakili, bukannya kepentingan parti-parti politik yang mereka wakili. Baik, terima kasih Prof. Tan Sri, sambil kita bagi peluang untuk promote buku, Tan Sri cakap sikit saja tadi pasal buku ni. Mungkin sedikit Tan Sri berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Tan Sri kepada bagi sesiapa yang memang berminat tentang Salgaro Parlimen, perjalanan dan prosedur Parlimen, sila dapatkan buku ini. Buku ini tebal, tapi bagi mereka yang ingin mengetahui selok-belok Parlimen, ia mengandungi segala perbincangan yang perlu, termasuk di antara lain apa yang kita bincangkan hari ini, dibincangkan dalam buku ini. Dan harapan kami ialah buku ini akan digunakan di universiti-universiti tempatan untuk mempertingkatkan ilmu Parlimen dalam negeri ini. Dan sebagai kesudahan untuk menggulung, saya ingin meraih kepada yang berhormat kita dalam zaman COVID ini, dengan masalah-masalah yang di hadapan kita, seharusnya ini memberikan peluang yang paling berguna untuk ahli-ahli yang berhormat untuk mengamalkan politik matang di Parlimen. Tukarkan budaya politik kita di Parlimen menjadi lebih selesa, tak payahlah makin hamun seperti biasa. Bincang dengan secara yang profesional dan budaya yang harus kita lihat sekarang dalam zaman COVID, mestilah budaya yang mementingkan rakyat daripada mementingkan hak pribadi ataupun hak parti. Ini yang belum kita capai setakat ini. Good political culture. Baik, terima kasih banyak Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Yusof, mantan Speaker Dewan Rakyat, dan juga Profesor Datin Dr. Faridah Jalil, pakar perlembagaan daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya mengharapkan Tan Sri dan juga Prof tidak serik datang ke wacana reformasi lagi. Saya rasa ini kedua-dua dan Tan Sri kali pertama, insyaAllah kita akan jemput lagi untuk bincangkan perkara-perkara yang lebih menarik. Dan saya ingin petik apa yang Tan Sri dalam makalah ataupun tulisan Tan Sri yang kecil ini. The Constitution is a living document. It must be interpreted accordingly in a dynamic and progressive manner, anchor on its basic principle, which is sama juga seperti mana yang Prof Datin Dr. Faridah Jalil tulis di dalam Facebook beliau. Jadi saya di akhir penutup saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Semoga manfaat ini dapat dikongsikan kepada masyarakat Malaysia dan wacana reformasi ini dapat terus berlangsung dengan tujuan untuk memberikan pendidikan demokrasi dan politik yang lebih matang kepada rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, Prof.